Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita kembali bercerita berkenaan dengan politik selepas sekian lama kita bercerita pasal Islam, pasal ekonomi dan sebagainya. Iaitulah berkenaan dengan CSA ataupun Confidence and Supply Agreement. Di mana ketika saya mula-mula membukakan cerita ini, ada di antara penyokong Perikatan Nasional sendiri yang menyatakan saya ini palatau dan cuba untuk memecah belahkan Perikatan Nasional dan sebagainya. Tetapi kini tuan-tuan dan sekalian, sekali lagi, tak berapa kali dah, memang terbukti saya betul. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Ketika mula-mula dahulu, saya telah mendapat makluman betapa memang ada ura-ura pembangkang yang dikatakan akan diketuai oleh Hamzah Zainuddin, which is yang ini melibatkan Bersatu saja, akan menandatangani satu perjanjian yang dinamakan sebagai CSA ataupun Confidence and Supply Agreement, di mana perjanjian ini ditandatangani konon-kononnya untuk membolehkan kerajaan menyalurkan peruntukan kepada parlimen-parlimen pembangkang. Dan inilah mungkin antara intipati berunding yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap kali yang menyaksikan 6 ekor katak telah tiba-tiba melompat menyokong Perdana Menteri, tetapi dalam masa sama tidak mahu keluar dari Parti Bersatu. Tapi tak apalah, katak itu lantak pi dia orang lah kan. Nak buat macam mana? Dah perangai katak macam tu rupanya kan. Tetapi berbalik pada CSA ni, antara syarat-syarat CSA yang saya fahamlah secara asasnya ialah pembangkang kena bersetuju dan menyokong apa sahaja usul-usul kerajaan selepas ini. Tak kiralah dari segi bajet ke apa-apa ke, kena sokong belaka, barulah CSA itu dapat diberikan dan sebagainya. Dan bila saya cakap benda itu, bila saya keluarkan video-video berkenaan dengan hal itu, macam saya katakan tadi, orang duk kata saya hendak memecah belahkan pembangkang, hendak memecah belahkan Perikatan Nasional dan macam-macam lagi. Macam-macam tuduhan lah saya cerita. Kata Papa Berry ini ejen musuh lah dan sebagainya, terlampau totok pas tu bagus sangat ke dan macam-macam lagi. Tetapi kali ini tuan-tuan sekalian, ternyata saya memang betul sekali lagi. Dan ini telah didedahkan oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu iaitu Datuk Rosal Wahid dalam temu bual eksklusif bersama-sama dengan Sinar Harian. Di mana melalui temu bual tersebut, Rosal telah menyatakan memang betul kerajaan telah pun berjumpa dan berbincang dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk menawarkan CSA tersebut. Tetapi ada 2 syarat besar yang perlu dipenuhi sekiranya kalau pembangkang hendak menandatangani CSA tersebut. Apakah syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, seperti mana yang saya kata tadi tuan-tuan sekalian, ialah pembangkang kena sokong apa sahaja tindakan kerajaan. Kalau tadi saya kata pembangkang kena sokong usul-usul kerajaan, kali ini syaratnya ialah pembangkang kena sokong apa sahaja tindakan kerajaan A sampai Z. Tak akan ada bantahan lagi dah. Dalam ayat mudahnya, pembangkang duduk diam-diam lah, tak payah nak bangkang itu bangkang ini dan sebagainya. Itu satu. Syarat yang kedua yang telah dikongsikan oleh Rosal ialah sekiranya kalau mana-mana ahli parlimen melanggar perjanjian itu, syarat itu secara asasnya, mereka akan didakwa di mahkamah. Jadi dalam arti kata lain, perjanjian ini pastinya akan menguntungkan kerajaan 100% dan pembangkang akan tersepit. Kalau kau nak peruntukan, kau kena sokong. Kalau kau tak nak kena dakwa dekat mahkamah, pun kau kena sokong juga. Macam itulah kiranya. Dan itulah apa yang telah disebutkan oleh Rosal Wahid tadi. Dan secara asasnya mereka mengatakan bahawa pembangkang berkemungkinan besar tidak dapat menandatangani CSA tersebut. Tetapi pembincangan masih lagi sedang dilakukan macam-macam lagi lah. Jadi secara asasnya tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tak suka sekiranya kalau saya terbukti betul sekali lagi. Tetapi kali ini memang betul. Memang CSA itu sedang dalam mood dan sekarang ini memang sedang dibincangkan dan tak tahulah sama ada hendak ditandatangani ataupun sebagainya. Bahkan secara asasnya, kalau tidak menjadi kesalahan saya, seperti mana yang telah disebut-sebut oleh ramai pihak ataupun individu yang tidak bersetuju dengan pindaan Bersatu yang terbaru ini, yang menyaksikan sesiapa sahaja yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan sebagainya akan kehilangan kedudukan mereka atau keahlian mereka di dalam Bersatu, ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin itu sendiri. Dan benda-benda ini sebenarnya memerlukan penjelasan daripada Hamzah. Kita mahu beliau come clean. Tolong ceritakan apa sebenarnya yang berlaku, adakah benar sebarang dakwaan-dakwaan berkenaan dengan beliau ataupun bagaimana. Dan ini adalah keratan podcast saya bersama-sama dengan YB Viral dan juga Abang Zam Yahya berkenaan dengan hal ini untuk menambahkan lagi segala hujah kami sebelum ini.
Jemput tonton. Kita dengar ada satu cerita mengenai ada satu perjanjian sedang dibuat oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang kabarnya mahu buat kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan tidak dipersetujui oleh orang ramai. Ini kita dengar daripada grup-grup daripada Kerajaan Perpaduan dan juga daripada Perikatan Nasional sendiri. So kita kata wujudnya CSA, Confidential and Supply Agreement, di mana diceritakan menjadi kita dapat dengar yang kononnya Hamzah sedang memujuk semua orang untuk buat benda ni, untuk tanda tangan CSA ni. Ini kita dengar lah. Kemudian kita yang orang pertama bersuara pasal benda ni. Betul. Dan Papa Barry kemudiannya buat satu video mengenai betul atau tak betul ada CSA antara sedang dibuat. Papa Barry ulas sikit sebelum kita pergi lebih jauh untuk perkara ini. Saya rasa sangat penting untuk orang tahu. Okey, betul. Kata apa yang disebutkan oleh YB itu betul. Saya telah mendapat makluman betapa memang dikatakan wujud satu gerakan untuk ahli-ahli Parlimen Pembangkang terutama di Bersatu lah. Okey. Untuk sign Confidence and Supply Agreement, di mana Confidence and Supply Agreement ni maksudnya kat sini tuan-tuan sekalian, bila kita sign agreement tersebut, bermaksud kita ni akan sokong apa saja motion kerajaan. Kerajaan bentang bajet, kita akan sokong. Kerajaan bentang motion itu, kita akan sokong saver untuk mendapatkan pulangan dalam bentuk kita akan dapat peruntukan ke, kita akan dapat dana ke apa-apa ke macam tu lebih kurang. Okey. Dan saya telah mengambil langkah untuk cuba menghubungi beberapa pimpinan utama dalam pembangkang Perikatan Nasional seperti daripada Bersatu ada beberapa orang saya hubungi, saya tak nak sebut nama. Okey. Dan juga saya telah hubungi beberapa orang juga dekat PAS. Yang ni saya boleh sebut nama. Kenapa saya tak sebut nama dekat Bersatu? Sebab mereka tak respon. Dia tak respon. Tapi dekat PAS saya boleh beritahu, saya ada dapat 3 orang yang saya hubungi. Yang pertamanya saya hubungi ahli Parlimen Bagan Serai iaitu Ustaz Edi Ahmad. Okey. Saya telah menghubungi ahli Parlimen Kuala Terengganu iaitu Haji Hamzah Hashim. Dan juga saya telah menghubungi seorang lagi lah. Seorang lagi ni saya rahsiakan sebab dia kata jangan sebut nama aku, dia kata. Yang Ustaz Edi memang dia kata tak ada. Dalam PAS pusat memang kita bincang. Meeting PAS kita bincang. Kita fokus nak lawan Madanon ni sampai PO16 nanti. Tu Ustaz Edi. Haji Hamzah pula kata memang dia tak tahu apa-apa. Ana dekat Madinah sekarang. So memang Ana tak tahu apa-apa. Tapi memang daripada Ana tahu memang tak ada benda. Okay. Yang lagi seorang ni pula yang saya terpaksa rahsiakan namanya ini, dia kata memang ada ura-ura tapi PAS tak terlibat. PAS tak terlibat sebab Tok Guru dah warning awal-awal. Tu kisah je. Tok Guru dah warning awal-awal. Dia kata senang je, jangan langgar amanah. Itu aja simple je, jangan langgar amanah. Jadi itu 3 respon yang saya boleh beritahu betapa gerakan CSA ini dikatakan wujud. Tetapi itulah, video saya sudah buat dah sekian lama tuan. Saya sebulan lebih dah. Masih belum ada apa-apa jawapan ke, penafian ke, apa-apa ke daripada pihak Ketua Pembangkang. Macam mana tu? Tapi MP Keterih dia bila dia buat kenyataan, okey, ada satu benda lah saya nak cerita lah kan. Saya diberitahu oleh beberapa orang dekat dalam Bersatu mengenai idea sebenarnya untuk buat penukaran, pindaan perlembagaan. Saya nak cerita terus terang di sini. Sebab tu saya dengar dan saya tak nak komen banyak lah. Tapi ini yang disampaikan pada saya dalam mesyuarat Bersatu tu. Bila diorang kata idea untuk pindah perlembagaan ni yang boleh menyebabkan diorang tergugur keahlian, kabarnya yang menentang daripada ianya dilaksanakan adalah Hamzah Zainuddin. Ya, itu kita dah suarakan ni dan perlembagaan tu dah dipindah bukan? Tapi sebelum kita dengar masa mesyuarat, Hamzah Zainuddin tidak bersetuju. So saya teringin nak tanya Hamzah, maybe it's time for you to come clean. And betul ke tak betul yang awak tak bersetuju mengenai nak buat pindaan perlembagaan tu? Saya nak tanya Hamzah. I'm sorry, saya tak ada confident pada Hamzah Zainuddin ni. Saya tak percaya langsung dekat Hamzah Zainuddin ni. I have to say this. I don't trust him at all. Kan? Jadi bila saya dengar cerita daripada orang yang kata, oh Hamzah yang menentang untuk buat pindaan perlembagaan, saya kata, are you sure? Dia kata, yeah. So saya rasa Hamzah kena clarify sebab benda ni dah keluar kepada semua orang yang mendengar cerita bahawa Hamzah menentang untuk buat pindaan perlembagaan. Saya juga nak dengar cerita, saya nak tanya Hamzah, betul ke Hamzah anda memujuk orang untuk tanda tangan CSA tu? Saya nak tanya. Kita nak tanya benda ni tau. Sebab kita sekarang ini, anda kena faham satu perkara tau. Rakyat majoritinya, terutamanya orang-orang Melayu, dah menolak dah kerajaan ini total. Sebab apa? Macam-macam masalah.
dari segi ekonomi, dari segi agama, dari segi kaum, macam-macam benda. Tak nak sebut, nanti kena 3R. 4R sekarang ni, ringgit pun tak sebut dah sekarang. Cumanya, bila mereka dah tolak kerajaan ini, mereka mengharapkan pembangkang yang kompeten, yang bukan sekadar mereka tahu akan membangkang dengan bersistematik, tetapi mereka mahukan alternative government. Sebab kalaulah, contoh, kata kalau kerajaan ini runtuh besok, buat PRU16, kan, Perikatan Nasional akan line up macam sekarang, menentang Pakatan Harapan Bersatu whatever bla bla bla. Anda rasa rakyat atau pengundi boleh yakin tak dengan Perikatan Nasional yang ada pada ketika ini? Mereka mungkin yakin dengan PAS. Mungkin saya cakap mungkin. Sebab PAS ni pun ada juga isu tak teruji lagi sebenarnya. Okey? Tetapi kerana ada Bersatu yang sekarang ada macam-macam masalah, 6 ekor katak pun tak selesai, campur dengan si Rashid Ashari yang Selat Kelang yang melompat juga tu, kan? Diorang lagi tak percaya sekarang ini. Dan bila timbul cakap-cakap yang anda sebagai ketua pembangkang, anda yang jadi broker, dikatakan, didakwa broker untuk memujuk MP-MP Bersatu ini dan pembangkang secara umumnya untuk sign CSA, this is a very big news and a saddening one. So kita mahu anda come clean. Tolong jelaskan, tolong nafi. Kalau perlu sumpah Quran, junjung Quran, sumpah junjung Quran. Kalau tak pun tak apa. Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang suci, bulan yang mulia. Kan? Anda sendiri tahu, kita orang Islam tak boleh bohong pada bulan Ramadan. So tolong come clean. Sebab kami tidak mahu, dalam usaha kami untuk mengkritik kerajaan Perikatan Nasional, kami terpaksa tengok bahu kami. We have to look onto our shoulders. Sebab takut kena tikam dari belakang. Kami tak nak macam tu. Saya nak tanya juga, betul ke apa ni cerita pasal anak Hamzah ni dah jadi no further action NFA? Betul ke apa ni akaun-akaun Hamzah sebenarnya tak pernah kena frozen pun? So saya nak tanya Hamzah Zainuddin. Saya dengar banyak cerita ni Hamzah Zainuddin. Sebenarnya akaun kau tak pernah pun kena frozen. Anak kau tak kena NFA. Engkau yang menentang untuk pindaan perlembagaan. Too many questions. Engkau yang dituduh apa ni menggerakkan untuk tanda tangan CSA ni supaya orang tanda tangan benda ni. Hamzah, you have to come clean. Sebab benda macam ni kau dah tak boleh halang. Kau dah tak boleh halang orang keluar pada kita. Selama ni saya tak nak bercakap banyak, tapi sini bulan Ramadan. Saya nak cerita je apa yang orang cerita. Kan? So Hamzah, you have to come clean. Sebab itulah beberapa dalam sebulan yang lepas saya keluarkan satu video mengatakan Muhyiddin Yassin kena be in charge. Start acting like a president and the chairman of Perikatan Nasional. Sebab dia tak ada ketua pembangkang yang bagus sekarang ni. Betul. Alang-alang macam ni baik bagi kat PAS. Baik bagi kat PAS. Tak payah bagi kat Bersatu. Bersatu punya ni pun yang membuat masalah Bersatu. Kan? Yang berapa kerat je daripada Bersatu yang ini kan. So better bagi kat PAS. Kenapa dia takut sangat nak bagi kat PAS? Alang-alang bagi je kat PAS. Kan? Kita pun nak fight Islamofobia. PAS ni pula orang stigmatize, kononnya menyebabkan orang takut Taliban lah, apa benda lah, Khawarij lah, whatever kan. So apa salahnya bagi kat PAS? Tengoklah PAS tu capable atau tidak. Jadi orang pun tak payah nak fikir susah-susah lepas ni. Oh, ketua pembangkang siapa? Oh, Dr. Sam. Wow, Dr. Sam ni nampak macam bagus. Dah tukar ketua pembangkang ke? Bagus Dr. Sam ni. Oh, dia ni calon Perdana Menteri ke? Oh, maybe kita boleh vote for PAS. Why not do that? Kira kita grooming dari awal lah. Okay? We are not baby grooming tau. Kita bukannya macam kata, oh kita nak satu nak tanam iminda ke konon-kononnya, oh kita memang nak Dr. Sam Perdana Menteri. Tidak. Tetapi seandainya kalau anda tanya rakyat, okay, kalau anda boleh buat poll lah kan, mana orang tokoh yang dalam Perikatan Nasional sekarang ini yang mereka rasa layak menjadi Perdana Menteri, mungkin dua nama ini akan pop out. Aizan Muhyiddin atau Dr. Sam. Dan Muhyiddin pun akan kalah dengan Dr. Sam. Satu, of course, faktor usia. Kedua, faktor kesihatan. Dan ketiganya, of course, mereka mengharapkan seorang Perdana Menteri yang lebih muda, yang lebih segar dan of course lebih profesional. Yang kita nampak benda tu. Because right now, rakyat negara kita ini, dia dah sampai satu tahap, satu fasa. Mereka dah tak nak tengok politik kepartian. Mereka nak tengok siapakah individu yang paling nampak berkarisma untuk memimpin negara kita ini. Dan anda kata kalau Perikatan Nasional gagal untuk, orang kata apa, catch up that, orang kata apa, wave, gagal untuk menangkap gelombang itu, dan sampai sudahlah korang akan pembangkang yang tak function. Kan? So apa ni, daripada aku tengok benda macam ni, aku dengar aku sakit telinga kan. Bila orang daripada Bersatu call, orang daripada sini call kan, sengaja saya cakap, Pak Is kau cocok Pak Is pasal CSA kan, about a month ago. Yes. Sebab kita dengar benda ni, patutlah korang tak bercakap patutlah korang membisu Lepas tu dengar pula cerita ahli-ahli parlimen ni, Perikatan Nasional disuruh untuk kurang bercakap. Ni apa benda semua ni?
Like for real Hamzah. Apa benda semua ni? Kan? Apa benda semua ni? Aku dengar apa aku naik jijik. Tapi of course kami tak kata okay fine memang kau buat betul tu. Tak. Kami tak akan kata macam dari confirm Hazam buat. That's why kami mahu anda come clean. Dan memang nampak gayanya macam tu. Sebab bila kita hentam-hentam di awal Hazam, kita hentam. Bila benda sia-sia ni meletup, pop kelang kabut mereka buat retreat. Perasan tak? Tuduhan yang dibuat oleh Keteres tu public kan? Public Tapi betul lah apa yang Papa Berry cakap, bila kita dah belasah barulah nampak nak buat itu, nak buat ini, barulah nampak kan, sebab dah tengok kita sendiri dah mula kritik pembangkang kan, barulah nampak macam itu dan ini. Kalau tak kan, so you have to start questioning sebenarnya ni. Biarlah cakap betul-betul Hamzah kan, dah dengar cerita Hamzah yang akaun kau tak kena frozen, anak kau kena NFA, no further action. Betul ke tak betul? Just come clean lah. Benda-benda macam ni menimbulkan keraguan. Dan betul atau tak betul, kau yang tak setuju pasal pindaan Perlembagaan Bersatu. Dan kenapa kalau betul kau tak setuju, kalau kau ada sebab, kau ceritalah dengan kita orang kenapa kau tak setuju. Kan? Tidak semestinya kau tak setuju dengan pindaan Perlembagaan Bersatu tu tak bermaksud yang kau mengkhianat. Kan? Tetapi kena tahu juga, sebab antara 6 orang tu yang dah berambus tu, yang jadi disuan, satu je budak peja. 5 lagi tu semua orang tahu budak engkau. Betul? Satu je budak peja. 5 lagi budak engkau. Semua orang tahu tu Hamzah. Padahal kan peja yang dituduh macam-macam kan. Sian peja. Kita pembangkang ni, we don't need another shit like Zahid Hamidi. We don't need another shit like Zahid Hamidi dalam pembangkang. Betul? Kan dalam UMNO dulu there is a shit kan. Sekarang ni there is a shit by the name of Zahid Hamidi. We don't need another shit dalam PN seperti nama macam mana Zahid Hamidi is. So Hamzah, I hope kau bukanlah orang macam tu kan, because benda ni rakyat, kau jangan main-main Hamzah. Benda kalau ni adalah adalah dulu masa selepas PIU 14 Hamzah juga adalah antara yang mula-mula lompat daripada UMNO ke Bersatu ya. So One of the first. lompat ni bukan perkara baru bagi dia lah. Kan. So benda macam ni aku tak nak hold my tongue for what, kan? Betul. Sebab nak bercakap pasal nak berjuang, kalau kau tak betul, kau tak payahlah nak cakap pasal perjuangan. Kan? Itu yang ni kan. Bersatu is a good party. You have some good MPs kan. Korang ada macam Razi Jidin is okay. Mas Imriati is okay. Jargon Wan Ahmad Faisal is okay. But of course, I think kalau compare 3 orang ni, yang saya rasa agak polish sebenarnya adalah Mas Imriati. Even compare dengan Razi Jidin baru lately kan. Mas is a bit more YB Amy lebih, saya rasa nampak dia lebih gung-ho. Dia lebih berani bercakap. Dan cakap dia sangat sharp. Dan dia punya sharp saja bukan saja sharp, dia boleh ulas dengan agak sharp. Sebab tu mungkin masa tu dia jadi ketua Puteri UMNO tu, she was quite good kan masa jadi ketua Puteri UMNO kan. Tapi saya nampak daripada segi Bersatu ni adalah a few yang very good MPs tapi yang lain tu kita nampak contoh macam yang dah berambus, bukan berambus lah, yang tukar sendiri menyokong orang macam Anwar terbukti bodoh. Betul? Kan macam Bukit Gantang kan, masih lagi menyalahkan orang lain yang menyebabkan orang lain yang bersalah sebenarnya dalam isu beras, bukan Anwar Ibrahim. Sekali lagi, kita minta Hamzah Zainuddin come clean. Tolong ceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Benarkah dakwaan-dakwaan sedemikian? Kerana sekiranya kalau tidak benar, maka beliau kena nafikan. Tetapi kalau benda itu benar, maka kita cakap terus terang, Bersatu mungkin dah boleh berfikir dah kot untuk menukarkan Hamzah Zainuddin dengan orang lain. Dan Perikatan Nasional mungkin sudah boleh berkira-kira untuk meletakkan PAS sebagai teraju utama pembangkang selepas ini. Lagipun memang terbukti sekian lama, PAS lah satu-satunya parti, tak kira mana-mana parti pun dekat Malaysia ini, PAS lah satu-satunya yang tidak pernah ada orang melompat in the middle of the term dan sebagainya, melainkan geng-geng yang melompat sebab tak puas hati kalah pemilihan pada tahun 2015. Jangan sampai nanti para penyokong pembangkang, mereka yang mengundi anda selama ini, dok marah dengan anda kerana tidak kompeten, sampai dok nak tanda tangan di CSA lah, sampai nak melompat itu dan ini semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Mereka akan jumpa anda satu persatu dan tanyakan soalan ini. Masa itu baru ada akal. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?